Assalamualaikum and good afternoon. Hari ni sebenarnya kita nak continue on chapter 2. Saya rasa it will be the last subtopic lah untuk chapter 2 ini. So far buat tutorial okay. Soalan yang saya suruh tu ada masalah tak? Kalau ada masalah tak apa, nanti saya boleh check juga sebenarnya. So far okay ke? Okay, madam. Okay. Okay, alright. So let's begin our lesson lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita lagi berapa orang lagi ni? Ada yang tak ada di mana dia orang pergi ni? Tidur petang-petang. Okay, apa tadi? Kita nak start dengan absolute values. Okay, untuk properties, kita ada 3 learning outcomes here. Untuk properties of absolute values ini, nanti saya akan bagi video kemudian lah. So kita tak tengok. Tapi sementara kita menjawab soalan-soalan tu nanti saya akan selitkan juga. Ada orang masuk. Okay, saya akan selitkan juga apa properties dia. Tapi kita akan more to focus on solving absolute inequalities tu apa dan juga ni absolute equations. Okay, sebab dia ada dua kan, equations and inequalities. Okay, so first kita tengok dahulu apa yang kita nak tengok ni. The absolute equation. So absolute ni sebenarnya dia adalah modulus. Okay. Kalau kita tengok pun ialah for example dia kan. Modulus of x ni, nama lain ni kita akan sebut sebagai absolute value of x lah. So the definition of absolute equations, kita fokus kepada equations. So kalau equation kita tahu dia mesti ada equal sign kan. So here is the symbol equation equals to. So the modulus of x is equals to a, where a will be always more than or equal to 0. So kalau modulus ni kita tahu value yang kita akan dapat tu will be always positive lah. Then dia tak akan jadi negatif. And the modulus of x equals to a is actually equivalent to x equals to a or x equals to negative a. So this is actually the basic definition for absolute equation. Okay, ini kita panggil dia basic definition. Okay, benda ini kita akan gunakan nanti untuk solve kita punya equations lah yang melibatkan modulus ni. So, macam mana kita nak solve dia punya equation? Ada dua method. Yang pertama adalah using basic definition, maksudnya kita akan pecahkan dia kepada dua inilah. So basic definition ni kita akan guna bila ada satu modulus sahaja dalam equation kita. And kalau kita ada dua modulus, so that is when kita akan guna squaring both sides. Okay, so ingat satu modulus kita gunakan basic definition, kalau dua modulus baru kita apply squaring both sides. So kita terus tengok dia punya example dahulu. So example ni sebenarnya saya ambil daripada nota kuliah tu juga dan ada yang saya tambah sikit lah. Ya ke? Sekejap saya check. Ada yang sama, ada yang saya tambah sikit. Okay, so kita akan go through daripada linear, kuadratik, rational. Kalau ada dua modulus semua macam mana kan? Kita tengok satu-satu contoh. So yang pertama, solve the following absolute equations. So kalau kita nampak, kita ada satu modulus. So bila kita ada satu modulus, the method here, tengok dua soalan ada satu modulus kan. Yang kita akan gunakan dekat sini adalah using basic definition. Okay. So apa tu basic definition? Tadi kita tengok, dia punya definition ni kita akan pecahkan dia kepada dua. So modulus of x equals to a, dia akan jadi x equals to a and x equals to negative a. Sebabnya, okay, sekejap kan. Based on here, let's say modulus of x. Kalau ikutkan dia adalah x if x is more than or equals to 0 and negative x if x is less than 0. Okay, so ini adalah dia punya definition lagi satu lah. Tapi di sini benda yang sama, cuma saya tulis dalam bentuk piecewise function saja. So, this function nanti kita akan pecahkan dia kepada dua ni. Okay. So yang saya akan buat kat sini adalah yang pertama kita ambil yang positif, 3x plus 5 equals to 4, or
the negative of the function, which is negative of 3x plus 5 equals to 4. Okay, some videos dia akan terus tunjukkan negatif ini ke belah kanan. So benda tu tak ada masalah sebenarnya sebab dia dah skip benda bahagian ini. Okay, tapi saya akan tunjukkan yang daripada awal lah kenapa tiba-tiba dia ada di belah sana kan. Okay, so for the left hand side here, 3x plus 5 equals to 4. Ini senang je kan, 3x sama dengan 5 ni kita pindahkan ke belah kanan. It will be 4 minus 5 which is negative 1. Kan? Dan x here will be negative 1 over 3. So ini adalah jawapan yang pertama. Jawapan kedua, untuk yang this one, ada dua pilihan lah, sama ada kamu nak pindahkan negatif ini ke bahagian kanan ataupun kamu nak darab masukkan dia ke dalam kita punya linear function. So kamu nak buat yang mana satu? Mana yang senang? Darab masuk? Pindah. Pindah, semua nak pindah. Okay, so kalau pindahkan, so kita ada 3x plus 5 equals to negative 4. And then kita groupkan yang constant dengan constant. So negative 9. And then last kali x will be negative 3. So that will be our final answer lah. So nak tinggalkan jawapan macam ni boleh ataupun nak buat triple dot ni pun boleh. Where x will be equals to negative 3 and negative 1 over 3. Okay, so simple kan yang pertama ini. Dan kita tengok pula, kalau dia melibatkan kuadratik punya absolute inequalities kan? Inequality pula, absolute equation. So here, using basic definition juga, so x square minus 6x plus 4 equals to 4 ataupun negatif kepada x square minus 6x plus 4 equals to 4. Oh, satu perkara saya terlupa pula. Bila kita dah separatekan dia kepada dua benda ini, kan, using the definition, our function yang ada modulus tadi ni, kan, bila kita dah pecahkan dia kepada dua, dia dah tak ada modulus tau. So dia akan tinggal satu function yang without the absolute lah. Okay, so yang itu kena ingat sebab selalu ramai orang bila dah pecah dia mesti lagi ada letak dia punya modulus tu. So kat situ nanti penulisan dia akan jadi salah lah. Okay, now kita jadikan dia equal to 0. So x square minus 6x equals to 0 kat sini. Okay, sebab 4 tolak 4 kosong. And then factorize. So here we have x equals to 0 and x equals to 6 untuk yang pertama. And then yang kedua punya function, kita pindahkan negatif tu lah kan. Supaya kuadratik kita jadi positif sahaja. And then baru pindahkan dia balik ke bahagian kiri. And dia dapat apa? X square minus 6x plus 8 equals to 0. Lepas tu boleh factorize guna calculator. Kita guna apa? 4 dengan 6 4 dengan 6 pula. 4 dengan 2 is it? Yes, madam. Betul So negative 4, negative 2 here. So that nanti kita dapat x equals to 4 and x equals to 2. So this will be our final answer lah. So sekejap, daripada kecil 0, 2, 4 and 6. Okay, so dapatlah dia punya final answer. So far guna basic definition ni okay? Senang kan? Dia simple je, pecah dua. Jadi kita dah pecah dua, dia punya modulus tu dah tak ada dah. Apa lagi ya? Saya terlupa, tak ada kot. Ini yang paling simple kat sini. Now, kita tengok soalan yang kalau melibatkan rational absolute equation. Okay. So sekarang kita ada modulus. So sama juga using basic definition lah kat sini. So, I'm going to separate it into x plus 3 over x minus 7 equals to 2 or negatif kepada x plus 3 over x minus 7 equals to 2. Okay, dan lepas tu kita nak, boleh tak kita darab silang x plus x minus 7 ini ke belah kanan, boleh ke? Boleh. Boleh tak? Boleh? Boleh, kenapa boleh? Sebabnya? Tidak.
Ada yang kata tidak? Boleh ke? Yang cakap tidak tu jangan ngantuk sangat je. Apa? Boleh ke? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Kenapa Boleh. boleh? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Sebab dia sama dengan. Equals Ya. 9. Okay. Bila masa yang tak boleh cross multiply? Sambil-sambil tu saya tulis dia punya jalan kira lah. Inequality. Yes, betul. So bila dia melibatkan inequality, barulah kita tak boleh cross multiply lah. Sebab sekarang ni dia equation kan. So boleh je kita cross multiply. So here it will be x plus 3 equals to 2x minus 14. Lepas tu pindahkan 2x ini ke belah kanan, belah kiri. And 3 ini saya akan pindahkan ke belah kanan. So dapat apa ni? X tolak 2x is negative x equals to negative 17. And finally x will be equals to 17. So that will be our first answer. Second, okay. Kita pindahkan negatif lah untuk mengelakkan kamu tersalah darab masuk. Kita pindahkan negatif ke belah kiri. Belah kiri pula, belah kanan. So x plus 3 over x minus 7 equals to negative 2. Dan lagi sekali kita darab silang dia. So berapa ni? Negative 2x plus 14. And then groupkan constant dengan constant, unknown dengan unknown. Kita ada 3x equals to 11 and x equals to 11 over 3. So siaplah dekat situ. So bolehlah x sama dengan 11/3 dan 17. Untuk yang cuba nak darab masuk. Okay. Kalau kita darab masuk, negatif ini dalam kita punya rational ni kan. Apa dia punya end product dia kat sini? Rasa-rasanya dia akan jadi apa? Mana saya nak tulis guna pen apa ya? Hijau lah. Okay. Kalau kita darab masuk, negatif ni dia akan darabkan dekat atas sahaja ke atau darabkan dekat bawah sahaja ke atau dia akan darabkan atas dan bawah? Atas sahaja. Atas saja. Atas saja. Okey. Ada jawapan lain? Atas saja. Atas saja. Semua orang setuju? Semua orang setuju dengan atas sajalah. Kalau bawah boleh tak saya darabkan dengan bawah? Boleh. Boleh. Betul. So kalau atas saja boleh, bawah sahaja pun boleh. Yang tak bolehnya adalah bila kita darabkan dia dengan atas bawah. Benda tu salah lah. Okay. So negatif kat luar ni sebenarnya boleh darabkan dekat salah satu sahaja, sama ada dekat bahagian atas ataupun bahagian bawah. So let's say lah selalunya kita akan darabkan dengan atas lah. Dia akan jadi negatif x minus 3 over x minus 7 equals to 2. So ini in case kalau siapa-siapa yang nak jadikan dia, nak darabkan dia dahulu instead of kita pindahkan dia. Okay. Nanti jawapannya akan jadi sama jugalah, tak ada masalah. Okay. So tadi kita dah tengok linear, kuadratik dan juga rasional. Now, kita tengok pula soalan yang melibatkan ada dua modulus. So dua modulus ni dia boleh jadi linear dalam dia ataupun dalam dia kuadratik pun tak ada masalah lah. Tapi jaranglah keluar soalan yang dalam ni kuadratik. Biasanya kita bagi yang linear sahaja. So bila melibatkan linear, method yang kita akan guna tadi apa? Ingat lagi tak? Square both sides. Yes. Actually kita akan gunakan square both sides, SBS pula. SBS betul? Semua orang pun dah hafal kan SBS tu apa? Squaring both sides. Okay. Sebelum saya squaring both sides, kita ada satu definition yang nanti kamu akan nampak dekat video properties nantilah yang saya akan bagi kemudian. Malam ni kot saya akan bagi. Aku sebenarnya tengah nak upload je, nantilah saya bagi. The definition, kaitan antara modulus of x dengan square root. Okay, this is actually the definition dah. Square root of x square sebenarnya sama je dengan modulus of x. So kenapa sebenarnya dia adalah sama? Kat luar square root ni kita ada plus dengan minus kan. So x ni pun kita ada plus dengan minus juga. So dia boleh dia punya kita boleh tukarkan modulus of x ini kepada square root of x square lah. Okay, so using this definition, mana saya nak guna? Okay, using this definition,
kita akan tukarkan dahulu modulus ini kepada this square root of x square. Sebab nanti kamu akan nampak kenapa dia akan jadi square pula lepas tu. Okay, so sekejap saya tukar dulu. 2x plus 6 square, ada square root dekat luar dia, equals to x minus 1 square, ada square root. Okay, so reason kita guna squaring both sides sebab square root ni lah, ada square root on both sides kan. Dia sama juga macam third punya equation tu. So that is why kita akan gunakan squaring both sides. Okay, so bila kita square both sides, kita akan nampak yang power of 2 dan juga square root ini akan cancel each other. So it will be potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. So tinggallah 2x plus 6 square equals to x minus 1 square. Okay, so nanti in future bila dah banyak buat example yang menyebabkan dua modulus ni, tak perlu dah tulis bentuk square root ni. Okay, boleh je daripada 2x plus 6 ni, kamu terus jadikan dia square sahajalah, tak ada masalah. Okay, now kita expand. Saya tengok ada latihan yang lepas tu, expansion of this, ada yang tersilap dia darab masuk saja power dia. Okay, which is wrong lah. Kita expand kan kita kena ada formula dia kan, ataupun kamu tulislah siap-siap dekat sini apa kan, 2x plus 6 dengan 2x plus 6, nanti apa result dia. Okay, tapi nak buat cepat kita gunakan yang a square which is 4x square plus 2 darab 2 darab 6, berapa? 6 darab 4, 24. So 24x plus 36 equals to, on the right hand side here, kalau kita expand, it will be x square minus 2x plus 1. Okay, so ni kita expand and then jadikan dia equal to 0 lah. So tinggal lah 3x square, 24 tambah 2, 26. 26x, 36 tambah, tolak 1 akan jadi 35, tambah 35. Okay. Now, factorize mereka. Berapa ya? Satu 3x, satu lagi x. Berapa? Tak siapa dapat dah. 5x tambah 3. 5x tambah 3 ya ke? 3x tambah 5? 3x tambah 5. 3x tambah 5 dengan 7. Dengan x tambah 7. Okay. Yes, okay. 3x tambah 5 dengan x tambah 7. So here we get the final answer will be negative 5 over 3 and negative 7. Okay, so that will be our final answer. Okay, so far ada apa-apa nak tanya tak untuk 4 contoh yang pertama ini? Sebelum kita habiskan lagi satu contoh untuk absolute equation, baru kita masuk absolute inequality. So far okay? Okay, madam. Okay, good. Now, ada satu lagi contoh untuk absolute equations. Kalau tengok kat sini dia ada linear sebenarnya, okay. Linear punya absolute equation, tetapi kita ada unknown di bahagian yang tiada modulus tersebut. Okay, bila kita ada unknown di kawasan yang tiada modulus ini, kamu kena tambah lagi satu jalan kira, which is kena buat step untuk check. Sebab kita tak sure lagi adakah jawapan itu akan satisfy both sides. Okay, so method yang kita akan guna method yang sama je dengan one modulus, which is using basic definition. So kat sini kita apply basic definition. Pecahkan dia kepada 3x minus 4 equals to x plus 5, ataupun another one will be negative of 3x minus 4 equals x plus 5. Okay, and then kita solve dia lah. Berapa ni? 2x sama dengan 5 tambah 4, 9. So x equals to 9 over 2. Okay, kejap Alah, saya rasa
Hihihihi. Kejap. Soalan ni tersalah. Sebab soalan ni nanti dia tak nampak tunjuk kita reject. Kejap Mana ya? Oh, ada kat sini gambar. Is it the same? Okay. So this should be the correct question yang saya nak tunjuk. So kita tampal dia kat sini. Bolehlah tu. Okay. Mari semula. Ni kita gunakan basic definition. And then, okay. Tadi pecahkan dia kepada 2 lagi sekali lah. 3x tambah 4 sama dengan 3x tolak 8. Ataupun the other one will be 3x plus 4 equals to 3x minus 8. Okay. Then solve dia. Benda lah 3x pula. Tengoklah ni serabut betul. Okay, so apa tadi? Okay. Here will be berapa? X tolak 3x will be negative 2x, negative 12. Betul tak? So x will be equals to 6. Saya ada salah kat mana-mana lagi tak? Tak ada. Tak ada Okay, alright. So for this one, kamu nak expand ke? Nak darab masuk power ke ataupun nak pindahkan dia? Ke tak ada beza pun? Tak ada beza, madam. Tak ada beza kan? Kita darab masuk pula lah ya. So we have negative x minus 4 equals to 3x minus 8. And now we have negative 4x equals to negative 8 tolak tambah 4 dapat negative 4. And finally our x will be just 1. Okay. So ini belum lagi kita punya final answer. Sebabnya kat sini kita ada unknown x kan? Kat sini. Oh, sorry. Yeah. Kita masih lagi ada unknown x. So, kena ada satu step which is check. So, check ni sama macam yang search punya equation tu lah. So, first x kita apa? And then what is our right hand side and what is our left hand side. And then kita accept ataupun reject. Step ini wajibul gunnah, wajibul tunjuk, wajib ditunjukkan ya. Especially kita kena tunjuk yang kita masukkan dekat function yang mana satu lah. So okay, x kita kat sini ada 6 dan juga 1. Lepas tu the right hand side here will be a modulus of x plus 4 kan. So the modulus of 6 plus 4 will be equals to the modulus of 10, which is 10 lah sebenarnya. And then our left hand side pula adalah 3 darabkan dengan 6 tolak 8. Okay, berapa ni? 6, 12, 18 tolak 8, 10. Okay. So far dia adalah value yang sama. Okay, sama-sama, so kita approve. And then kita tengok pula bila masukkan 1 on the left hand side. So 1 plus 4 in modulus. Kita ada modulus of 5 which is actually 5. And on the right hand side, 3 darabkan dengan 1 tolak 8. And here we get negative 5. Okay, so if we look here, kita ada 5 dan lagi satu adalah negative 5. So dia tak sama lah. Bila tak sama kat sini kita akan reject. So therefore, we conclude that our final answer is actually x equals to 6 only. Okay, so ini adalah jalan kira yang ekstra untuk bila kita ada unknown dekat bahagian yang tiada modulus tersebut. Okay, so far okay? Okay. Okay, madam. Okay, madam. Alright. So kita settle bagai equation. Equation sangat simple. Yang selalu ditanya dalam exam sebenarnya adalah ini. Absolute inequalities. Lagi-lagi bila dia ada modulus lah kan. Soalan ni adalah soalan favorite yang selalu keluar dalam exam. Okay. So absolute inequalities ni kita ada 2 method juga sebenarnya untuk solve dia. Yang pertama menggunakan basic definition juga. Okay. Tapi basic definition kita sekarang ni ada ini. Nanti kat sini dia punya final answer yang bukan final answer sebenarnya. Bila kita pecahkan dia, dia akan jadi apa? Okay. And then the other one method is squaring both sides again lah. Ini untuk yang 2 modulus. Okay. Tapi lagi senang sebenarnya.
basic definition ni kita akan apply gola. Okay, gola ni apa? Dia represent greater or less than n. Okay, so maksud kat sini bila kita menggunakan, kita nampak soalan tu ada greater than ataupun greater than or equals to. So kita akan pecahkan dia kepada dua kan. So nanti yang menggabungkan dia adalah perkataan or tu lah. Alright, and then bila kita punya soalan itu melibatkan less than macam ni, so kita akan gunakan n kat tengah-tengah dia. Okay, so nanti kat sini kejap kita tengok dia punya example dahulu. Macam mana nak apply gola ni Okay, so first we look at this question. Solve the inequality of modulus 2x plus 1 greater than or equals to 5 and give your answer in solution set. Okay, so this question dia minta kita bagi jawapan dalam bentuk solution set. So kita apply gola. Okay, so kat sini kita ada greater than or equals to. So greater than or equal to kita akan guna or. So bila pecahkan dia, 2x plus 1 more than or equals to 5. So or itu wajib ditulis dan nanti dia akan, the other one will be negatif kepada 2x plus 1 more than or equals to 5. Okay, kalau tengok dalam video YouTube unit maths nanti, negatif dia akan berada di kawasan 5 tau. Dia pindahkan awal-awal lah. Dia terus pindahkan and then you will see that dia punya sign to change. So sebenarnya kenapa sign dia change? Dia datang asalnya daripada sini lah. Kan bila ada negatif of 2x plus 1 ni, so bila kita pindahkan negatif to the other side, so dia punya inequality ni pun akan berubah. So that is why dia akan jadi seperti ini. 2x plus 1 less than or equals to negative 5. Okay. Now kita simplify dahulu yang belah kiri ni. So 2x more than equals to 5 tolak 1 jadi 4. So x will be more than or equals to 2. Ini jawapan kita yang pertama. And jawapan kita yang kedua adalah 2x less than or equals to negative 6. And x will be less than or equals to negative 3. Okay. So if we look here, bila pindahkan 2 ni, sign ni tak berubah pun sebabnya 2 tu positif kan. Tapi kalau kamu pindahkan negatif 2 ke, bukan pindahkan, kamu bahagikan ataupun darabkan dengan negative numbers, so this sign will be changed. Okay, now kita dah ada or ni kita nak pakai bila? So this is actually the final answer for those two yang kita separate. So now kita nak gabungkan dia balik. So gabungkan dia balik dalam real number line. So kat sini kita ada negatif 3 dan kita ada 2. Okay, so macam mana nak lukis number line ni? So x more than or equals to 2, maksudnya dia ke arah kanan, tutup sebab ada equal kan? Okay, and then for x less than or equals to negative 3, kita lukis sama baris ke atas sikit? Sama. Atas sikit. Atas sikit. Atas sikit, yes. Atas sikit. And then ke sini, ke kiri. Sebab dia less than or equal tu kan. Okay, now baru kita apply or ni. Or selalunya, or kita akan gunakan union lah. Okay, so tengok dekat number line ni. Macam mana kita nak cari jawapan union kepada these two. So kita akan loretkan sini dan kita akan loretkan kat sini jugalah kan. Every time dia ada line, itulah jawapan yang kita akan pilih. So that means our final answer for this question, dia nak minta jawapan dalam bentuk solution set kan, is x such that x is less than or equals to negative 3 or x more than or equals to 2. So this will be our final answer. Okay. So kalau tengok step dia sebenarnya yang pertama kita separatekan dia, buang dia punya modulus tu, and then kita solve for each step here, and then kita akan gabungkan dia semula menggunakan number line yang shaded lah. Kalau union kita ambil semua line, kalau intersect maksudnya n, kita akan guna intersect, baru kita akan ambil yang overlap lah. Nanti tulis jawapan seperti apa yang soalan itu minta. Okay, so soalan yang satu ni simple kan? Kita tengok soalan yang
Kalau ada n pula macam mana. Okay, so here lah x minus 1 less than or equals to 4 and give your answer in set notation. So dia minta solution set lagi sekali. Okay, so pecahkan dia dahulu. X minus 1 less than or equals to 4. Oh, lupa pula. Ni go lah. Sekarang ni dia less than. So kita refer kepada la lah. La maksudnya n. Okay, and negative of x minus 1 less than or equals to 4. Okay, now x will be less than or equals to 4 tambah 1, 5. Okay, and for this one pula, x will minus 1 more than or equals to negative 4. Sebab apa more than, saya pindahkan ataupun saya darabkan dengan negative numbers kan. And then x will be more than or equals to negative 3. Okay, so ini adalah jawapan kepada first dan ini adalah jawapan kepada second. Now kita lukis number line untuk mereka berdua. Negative 3 and 5. So negative 3 here to the right. So close to the right. And 5 less than or equals to kan. So close to the left. Okay. Bila dia minta n maksudnya dia merujuk kepada intersection. So now kita cari intersection dia, which is this part. So our final answer now will be negative 3 less than or equals to x less than or equals to 5. So this will be our final answer. Okay, boleh ni? Okay, Boleh. boleh. Okay. Now kita tengok soalan ini pula. Okay. So this time kita tengok tadi tu macam senang sangat kan sebab dia linear. Dia terus direct, kita gunakan number line lah. Now kita tengok soalan yang a bit complicated. Melibatkan ada kuadratik kat sini So dia kata solve modulus of 2x plus 1 greater than negative x square plus 4. So bila dia kata solve sahaja, boleh bagi dua jenis jawapan lah. Either nak bagi dalam bentuk solution set boleh, nak bagi jawapan dalam bentuk interval form pun boleh. Tapi kita guna interval form pula lah sebab tadi kita dah bagi jawapan dalam bentuk solution set kan. So here, pecahkan dia and greater than maksudnya kita guna or ke n? Or, betul. So greater than negative x square plus 4 or negative of 2x plus 1 greater than negative x square plus 4. Okay. Kita solve dia. Pindahkan yang kuadratik ini ke belah kiri lah. So dia jadi x square plus 2x. 1 tolak 4 dapat negatif 3 greater than 0. And then kita factorize. Factorize dapat apa ya? X 3 dan x 1 greater than 0. 3 positif, 1 negatif. Okay. Betul tak yang saya factorize ni? Saya rasa betul. Saya yakin je. Betul Saya tengah congak je ni. Now, kita cari dia punya critical value. Critical value will be not equal lah. Sebab apa not equal? Dia greater than saja kan? Tak ada equal sign. So, x not equals to negative 3 and x not equals to 1. Okay, bila kita ada dua critical value macam ni, step yang kita akan buat adalah apa ya? Siapa tahu rasa-rasanya? Saya nak cuba buat apa ni? Yes, betul. Kita gunakan table of sign. Betul-betul. Okay, so kalau tengok kat sini, bila ada dua critical value, so maksudnya kita akan ada 3 interval lah. So contohnya negative infinity, negative 3, and then negative 3 until 1, dan kemudian 1 until infinity. Okay.
2, 3. Okay. Now X. X, lepas tu kita ada X plus 3 dan juga X minus 1. And then apa dia punya product of the sign. Okay, untuk interval negative infinity until negative 3, kita nak masukkan nilai apa? Negatif 4. Negative 4, okay, boleh. Negative 3 until 1? 0. 0, okay, 0 paling senang. And 1 until infinity? 2. Situ kan? Betul, okay, betul. Masukkan nilai ini dalam kita punya linear expression inilah. So, simbol yang akan ada adalah negatif, betul tak? Negatif, positif, positif, and then negatif, negatif, positif. Okay. Negatif, darab dengan negatif dapat apa? Positif. Positif. Ya, dia tengah makan ke tu? Okay, now kita nak ambil yang mana ni? Positif ke negatif? Okay, sekejap, sebelum tu saya padam yang atas ni tapi saya kena tunjuk yang ini juga. Kita gunakan apa je? Warna orange. Okay. Here, because of the sign here is more than, so kita akan ambil yang positif lah, kan? Okay. Remember, setiap kali kita dah tulis dah punya table of sign, we need to write the answer of the table sign tau. So kat sini adalah negative infinity until negative 3, union 1 until infinity. Okay. Ingat, jawapan memang sentiasa union. Okay. Now, kita move kepada the second inequalities here. Kamu nak darab masuk sign ataupun kamu nak pindahkan dia? Darab masuk. Darab masuk kan? Senang sikit. So, here negative 2x minus 2 more than negative x square plus 4. Now, kita pindahkan yang belah. Faika punya mic terbuka, Faika. Madam. Ya? Tu negatif Oh. 2x negatif 1. Yeah, thank you. Negative 2x, negative 1, betul. Tak negatif 2 pula. Okay, now kita pindahkan negative x square plus 4 ini ke belah kiri. And it will be x square minus 2x. Negatif 1 tolak 4, negatif 5 lah. More than 0. Okay. For this quadratic inequality, cuba kamu factorize. Dapat value apa ya? Kalau ikut saya punya. Saya dapat decimal. Kamu dapat decimal tak? Sama madam. Kan? Dapat decimal. Okay. So untuk decimal, kita tak boleh guna factorization seperti inilah. So kita gunakan quadratic formula. So the x will be equals to negative b. Sekejap, kita tulis dulu formula dia. Nanti tak muat kat sini dah. X will be equals to negative b plus minus b square minus 4ac over 2a ada square root dekat b square minus 4ac. Okay, so this will be the formula yang kita akan guna. Tunjukkan sahaja dia punya substitution of the value. So kat sini berapa? 4 tolak 4A negatif 5. Sebab dia punya markah dekat sini lah. Dia tak tengok pun nanti betul ataupun tidak sebenarnya, cik. Tu trik dia sebenarnya. Dia nak tengok kamu masukkan ke tak dalam value. Lepas tu, yang ini kita tunjuk jalan kira and then kita terus guna calculator. Dan based on your calculator, sebenarnya kamu akan dapat value apa ya in decimal? X sama dengan, so kat sini saya kena guna x not equal tu lah. So x not equals to 3 point 3 point 3 point berapa? 3.45. 45. Lagi satu decimal places? 45 apa? 449. 449. Okay. 449. 449.5. 449 je lah kita buat. And the other one, x will be Yes. Negative 1.449. negative 1.449. Okay. Nampak tak saya gunakan not equal? Kenapa saya gunakan not equal kat sini? Did any of you realise why? Sebab dia bukan equal. Yes. Sebab inequality kita kat sini kan?
Dia more than sahaja kan, tak ada equal sign. So kita akan gunakan not equal lah. Nanti kalau ada equal sign kita akan boleh gunakan equal. Okay, sekejap okay, now lepas tu kita apply table of sign. So table of sign ni dia akan jadi in decimals lah. Saya nak buat table of sign ke? Buat je lah. So here X and then X. Alah, tapi dia tak ada, kita tak buat dalam bentuk factorization. Oh, inilah dia punya factorization. Kejap. Saya nak tunjukkan satu cara yang saya tak tunjuk lagi lah daripada last lesson tu. Sebenarnya kita boleh guna graphical method kan? Tapi saya tak upload lagi graphical method. Okay, saya tunjukkan dekat sini lah. Graphical method sebenarnya kita lukiskan graph untuk ini. Okay. We know that for this graph, dia adalah positive of quadratic kan? So kalau positive quadratic dia bentuk senyum ke masam? Senyum. Okay, so Senyum. kita lukis senyum saja. Senyum. Semua orang mesti tengah senyum kan? Okay, so bila kita senyum pula. Bila graph kita dah senyum, kita masukkan kita punya critical value here lah. So kita label dia. So that means here will be negative 1.449 and here will be 3.449. Okay. Now kita nak pilih region mana yang kita nak ambil. Either out ataupun dalam kan, luar ataupun dalam. So refer to this because we have greater than 0. So greater than 0 usually kita akan ambil yang luar kat sini. Okay, kalau dia less than 0, kita akan shaded yang bahagian dalam ni. So kat sini maksudnya bila kita dah shade kat luar, our answer here will be negative infinity until negative 1.449 union 3.449 until infinity. Okay, so kita refer je kepada this one. Apa value dia. So dia sangat simple kan? Dia sangat senang lah kalau guna graph punya sebenarnya untuk kuadratik ni. Okay, now kita belum habis lagi ya sebenarnya. Kita baru asingkan jawapan kepada first yang positif dengan yang kawasan negatif ni. Okay, now kita nak apply yang OR ini. Okay, bila kita dah ada dua jawapan ini, macam mana nak gabungkan dia, kita akan gunakan shaded number line lah. So OR means union. Okay, so saya akan lukiskan dia dekat bahagian sini, ujung ni. Sekejap, kita gunakan warna biru. So here, susunan nombor tu pastikan yang paling kecil kepada paling besar. So paling kecil kat sini adalah negatif 3. So here is negative 3 followed by negative 1.449. Lepas tu 1 dan 3.449. Okay, kita lukis dahulu untuk first interval ini daripada negative infinity until negative 3, 1 until infinity. So negative 3 until infinity, open kan? Dan 1 until infinity. Make sure jawapan untuk ini dalam satu baris yang sama. Okay? Dan kita hanya akan ada dua baris sajalah sebab ini barisan pertama, ini barisan yang kedua. Okay, so untuk barisan yang kedua, negative 1.449 to the negative infinity and 3.449 to the infinity. Okay, so macam mana nak gabungkan dia lah ni? Oh maksudnya union. So yang mana ada line, itu semua kita akan ambil. So this one lah, sini penuh sampai sini kan? Dan juga ini. So kita akan ambil semua yang ada line tersebut. So that means our final answer here, therefore final answer here will be negative infinity until negative 1.449 union, tak muat pula, tak kat bawah, 1, sebenarnya muat je, 1 until infinity. Oops. Okay. Okay tak? Boleh nampak ke? Ish, apa dia tak nak? Hilang pula dia ni. Okay, madam. Boleh ke? Boleh faham? Boleh faham So maksudnya dia macam ni. First separate dua.
separate dua, buat table asing, nak buat graph pun boleh. And then make sure tulis jawapan dia dekat sini. Lepas tu gabungkan balik guna number line. Tengoklah sama ada nak OR ataupun intersect kan. And then you write your final answer that. Okay. Saya tunjukkan lagi satu contoh. Tapi this time kita gunakan rational inequality pula lah. Okay. Here. So for this rational inequality sama juga. Here the more than kan. So kita gunakan or lah. Oh lah semua or. Tak ada jawapan N ke? Oh okay ada dah. Sekejap lagi ada. So determine the solution set. Okay, solution set maksudnya dia nak buat jawapan dalam bentuk brackets. Kita pecahkan dia dulu kepada 10 minus 2x over 3x plus 1 greater than 0. And then sebab dia more than kita guna apa ya? Or. Or, betul. Or. So or negatif kepada 10 minus 2x over 3x plus 1 more than 1. Okay. Now, inequality. So tadi kamu pun dah cakap, inequality kita tak boleh darab silang. So apa yang kita akan buat, pindahkan satu ke belah kiri. Jadikan dia kosong lah, belah kanan. So 10 minus 2x over 3x plus 1 minus 1 more than 0. Equate the denominator first. 10 tolak 2x tolak 3x tolak 1 per 3x tambah 1 more than 0. Lepas tu kita ada apa ni? 10 tolak 1, 11. 11 tolak 5x per 3x tambah 1 more than 0. Okay, so based on this rational inequality, kita punya x will be not equals to berapa ni ya? Negatif 11. Oh, 11 per 5 sahaja. 11? Mana ada 11? Ni 9 Okay, 9. 10 tolak 1, 9. Okay. So here will be 5 over 9 ke 9 over 5? Pindahkan 9 dulu. 9 over 5. And then x here will be not equals to negative 1 over 3. Betul tak saya pindah ni? Value ni? Betul-betul. Okay. Alah, table tu tak muat lah. Saya kecilkan sikit boleh tak? Okay. Supaya ada ruang untuk table. Okay. So for the table, negative infinity until negative 1 over 3 dahulu. Lepas tu negative 1 over 3 until 9 over 5. Dan 9 over 5 until infinity. And then kita letak x, kita letak 9 tolak 5x. Dan kita letak 3x tambah 1. Lepas tu dia punya produk, divide ratio je lah. Tak tegak. Okay. So for here, x ni. Daripada negative infinity until negative 1 over 3. Value apa yang kamu nak letak? Negative? Negative 2? Okay, negative 2 boleh. Negative 1 over 3 until 9 over 5? Zero. Yes, okay, 0 boleh. 0 and then 9 over 5 until infinity. 9 over 5 ni berapa ya dalam decimal? 2 lebih ke 1 lebih? 1.8. 1.8. So kita gunakan nombor yang lagi besar daripada 1.8 lah, which is 2. 2. Okay. Boleh. So now 9 tolak 5 darabkan dengan negatif 2, which is 9 tambah 10, which is positif. Betul tak? Kan? And then here will be positif juga sebab 9 tolak 0.
Dan 9 tolak 10 will be negative. And here negatif 2 darab 3, negatif 6 tambah 1, negatif lah. Kan? So sini positif. And sini pun positif. And then, lupa pula. Sini kena ada bahagikan dia. So positif bahagi negatif, dapatlah negatif, sini positif, sini negatif. So saya rasa semua orang pun dah terror kan bab-bab sign ni. Kita nak ambil yang mana? Positif ke negatif? Positif. Positif. Okay, betul. Okay, so jawapan dia saya tulis kat tepi ni lah. Apa jawapan dia? Negative 1/3 until 9/5. Okay. Now kita tengok pula yang ini. So for this fraction here, nak darab masuk ke nak pindahkan? Pindah. Pindah. Pindah, Okay. madam. 10 tolak 2x per 3x tambah 1. Pindah jadi less than negative 1. Lepas tu baru kita pindahkan balik negative 1 tu. So dia plus 1 less than 0. And then equate the denominator. So 1 darab dengan 3x will be 3x tambah 1 per dengan 3x tambah 1 less than 0. Kat sini apa? 10 tambah 1, 11. Saya tak ada salah kira kan so far? 11. Okay, 11. And then negatif 2 tambah 3 tambah x. Alah, tak cantik pula. Sini lah. X tambah 11 per 3x tambah 1. Less than 0. Okay, so based on here, our critical value will be x not equals to negative 11 dan juga x not equals to negative 1/3. Okay, alah, masih lagi tak muat. So kita cuba kecilkan size dia. Okay, now kita tengok table dia. So sini x tambah 11 dan 3x tambah 1, lepas tu bahagikan dia. Interval kat sini apa ya? Negative infinity until negative 11 dahulu. Negative 11 until negative 1/3 dan negative 1/3 until infinity. Okay. Now let's select the value, the test value. Daripada negative infinity until negative 11. Kamu nak nombor? Negative? 12. Negative 12, okay. Negative 11 until negative 1/3. Negative 1. Negative 1? 10. Negative 10. Negative 10, okay boleh? Negative 1/3 until infinity, kita gunakan 0 lah. Okay? 0 senang sikit. Okay, so negative 12 plus 11 will be negative. Negative 10 plus 11 will be positive. And here will be positive as well. Negative 36 plus 1 negative. Negative 30 plus 1 negative. 0 plus 1 will be positive. And here positive, negative, positive. Okay, so now kita akan tengok yang less than. Less than merujuk kepada negative. Okay, and the answer for this part adalah negative 11 until negative 1/3. Okay. So kita dah ada dua jawapan ini. Now kita nak gabungkan dia menggunakan satu number line. So I draw the number line here. Kita ada 3 note. Negative 11, negative 1/3 and 9/5. So the first interval here is negative 1/3 until 9/5. Open. And then the second case is negative 11 until negative 1/3. So negative 11 until negative 1/3. Okay.
Dia masih lagi cakap pasal or. Or maksudnya union lah. Okay. So macam ni union. Rasa-rasanya apa jawapan akhir kita ya? Kita akan ambil ini dan juga ini, betul? So macam mana nak tulis dia? Cuba baca sikit. Kamu rasa kamu akan tulis macam mana? Negatif 11. Negatif. Negatif 11. Mhm. 95. 95. Sampai 95. Macam ni ke? Ya. Ya. Ya, okay. Betul tak? Semua orang setuju? Negatif 11 sampai 95. Ada satu benda yang tertinggal. Apa ya? Kalau kita tengok kat sini. Adakah dia termasuk negatif 1/3? Tak. Tak. Macam mana tu? Macam ni kalau macam ni kan dia dah tulis sampai, maksudnya kalau this interval, negatif 1/3 tu termasuk kan? So macam mana kita nak tulis supaya dia tak termasuk? X lepas tu greater than negative 11. Lepas tu Okay. Okay, kejap. Saya tulis kat sini. X greater than ke greater than? Is it? Ke less than? Greater than. tak less. Sorry. Less than. So X less than Negative 11 union X X greater than greater than 9/5. 9/5. Ni. Kan? Okay, kita dah jumpa kedua. Kalau ini rasanya betul tak? Is it represent this diagram? Okay, kalau saya lukis balik ini merujuk kepada this one. Dan this one merujuk kepada this part. Which is not the region yang kita shade ni lah. Kita nak yang tengah-tengah ni. Sudah, macam mana ni? Macam mana ya? Ada idea lain tak? Ke dah give up dah? Negative 11 Okay, ada lagi satu. Negative 11 less than X less than negative 1/3 negative 1/3. Okay. union negative 1/3 negative 1/3. Is it less than? less than X Okay. less than 9/5. 9/5. Okay, kita pasang kat pula. Okay, kalau tengok kat sini, okay, kejap. So, ini merujuk kepada this region lah. Okay. Dan this interval here pula merujuk kepada this region. Okay, which is correct, betul lah. Okay. Cuma kita boleh betulkan sikit je lagi. Instead of using union here, sebab bila kita gunakan solution set, guna union boleh ke? Oh, boleh je. Union ni bukit je. Dan kalau nak gunakan or pun betul juga. Okay, dia adalah benda yang sama. So, okay, kejap. Saya padamkan yang ini dulu. Okay. Here. So, ini saya tambah sikit. X such that inilah dalam bentuk curly bracket sebab kita nak dalam bentuk solution set. Okay. Ini pun boleh juga tulis seperti ini sebenarnya. Cuma ada satu benda yang kita kena tambah. Okay, sekejap Ni saya bawa ke sini sikit. Kita kena tambah not include negative 1/3. Okay. Ini maksudnya kita tidak termasuk negative 1/3 lah. Okay, cumanya ramai yang kalau kamu tahu penulisan ini tak apa, tak ada masalah. Cuma saya rasa better tak payah tulis seperti inilah. Kita tulis yang this one. Okay, where kita ambil asing lah. Sini satu dan sini satu and kita gabungkan dia guna union. Okay, so far okay. Sekejap, saya nak tinggalkan ini ke apa. Kita gunakan yang this one lah. So kita utamakan yang dalam box ni Yang lagi satu ni pun betul je sebenarnya. Cuma kita jarang pakai. Okay, boleh ni? Ada nak tanya tak Safa? Ya. Memang dia satu solution saja kah? Tak pisah-pisah? Ya, tak pisah-pisah.
Maksud kamu nak pisahkan ni macam mana? Maksud saya Oh. macam sampai -1/3 lepas tutup. Lepas tu macam tu. Lepas tu kat sini, macam ni. Ya. Macam tu boleh ke? Boleh juga sebenarnya penulisan macam tu. Cuma yang ini sebab kita nak merujukkan, nak tulis dalam bentuk satu solution set macam ni pun boleh. So yang tadi macam tadi pun betul juga. Okey, kejap Mana je? Kita copy jap dia punya jalan kiri jawapan ni. Saya kecilkan sikit. Okey. So kalau nak tulis yang macam ini pun betul. Where kita akan letak bracket dia dekat sini. Cumanya nanti dekat yang bahagian this part kita kena tambahkan X such that baru ada benda lah ni. Okey ke? Boleh nampak tak? Saya rasa macam Nampak, madam. Boleh Thank you, Semua boleh nampak madam. Okey. Now kita move, kita ada lagi berapa? Ada lagi 3 example. Hopefully kita boleh habis sebelum pukul 4 lah. Okey. Kita tengok pula this one. Besar gedabak ni. Okey, here. Okay, this time dia ada less than. Bukan less than, dia ada betul lah less than. Maksudnya kita nak merujukkan yang n tu lah kan. Sebab kita tengok O je, now kita tengok yang n pula. So, same step. Kita akan pecahkan dia kepada 2. This time sebab dia less than, kita akan gunakan warna merah. N kan? N negatif kepada 3x plus 4 over x plus 2 less than 1. Okay. So 3x plus 4 over x plus 2 minus 1 less than 0. And then 3x plus 4 minus x minus 2 over x plus 2 less than 0. 3 tolak 1 jadi 2x. 4 tolak 2 jadi 2. Dan sebenarnya boleh simplifykan dia kepada x plus 1 over x plus 2 less than 0. Okay. Ini saya letak sikit note kat sini. Where saya factorize dahulu. Kan, bila kita factorize kan, 2 ni bila kita pindahkan tak ada masalah lah. Sebab dia adalah constant dan dia tak mengganggu kita punya sign pun. Okay, so this we simplify. And now kita punya critical value will be x not equals to negative 1 and x not equals to negative 2. Now, kita buat, sekejap kita letak n ni dekat sini. Yang ini kita letak dekat sini. Boleh tak? Okay. Tapi dia tak cantik lah. Tak apalah. Buat semula. So here kita kecilkan size macam tadi lah. Oops. Apa benda ni? Okay, here. Table of sign will be negative infinity until negative 2 open. Negative 2 until negative 1 open, negative 1 until infinity open juga. So this will be our x. X plus 1. Dan kita ada x plus 2. And then kita ada dia punya fraction. Okay. So untuk negative infinity until negative 2, kita letak negative 5, boleh ke? Okay, tak ada masalah kan? Negative 5. Negative 2 until negative 1. Nak masukkan nilai apa? Ni saya letak 5 hujung ni. Ataupun kosong. 1 over 2. 1 over 2, positif. Yes, betul. Negative 1 over 2. So negative negative 1 over 2. Negative 1.5 lah. Okay, negative 3 over 2. Okay, negative 1.5. Sebab 1 over 2 dia dah di kawasan sini. Negative 0.5 dekat kawasan sini. Okay, so sini kita ambil negative 1.5 antara negative 2 dengan negative 1 ni. So the value here will be
Negative 5 plus 1 negative. Negative 1.5 plus 1. Positif ke negatif? Negatif. Negatif, betul. Sebab dia ada negative 0.5 kan. And here will be positive untuk 5. Negatif 5 tambah 2, negatif. Negatif 1.5 tambah 2. This time will be positive lah. And here will be positive as well. So, tambah, tolak, tambah. Okay. Kita akan ambil less than. Maksudnya negatif. So, the answer for this part will be negative 2 until negative 1. Okay. Now, untuk yang ini, apa ya? Pindahkan negatif itu ke bahagian kanan dahulu. So, more than negative 1. Lepas tu pindahkan balik semula. And then 3x tambah 4 tambah x tambah 2 per x tambah 2 more than 0. And we have here berapa ni? 4x tambah 6 per x tambah 2 more than 0. Okay. Sekejap, saya kecilkan sedikit. Okay, lepas tu kita punya critical value. Oh, ni simplifykan dia dahulu. Simplifykan dia, dia jadi berapa ya? X 2x tambah 3 per x tambah 2. Betul tak? Yes, okay. Will be more than 0. Kan? Sebabnya kita factorize 2 keluar. 2 of 2x plus 3 over x plus 2. Okay. So here the critical value that we have will be x not equals to berapa ni? Negative 3 over 2 dan juga x not equals to negative 2. Okay. Lepas tu kita lukis table of sign. So ini macam tadilah. Haluskan dia lagi. Kamu boleh nampak kan? Walaupun saya haluskan dia. The table of sign. Saya buat kat tepi ni boleh tak table of sign tu? Tu tak payah kecilkan lah. Saya buat kat sini je lah table of sign. Apa ni? Negative infinity until negative 2. Yang paling kecil kan? Lepas tu negative 2, negative 3 over 2 dan negative 3 over 2 until infinity. So x 2x plus 3 dan x plus 2. Lepas tu dia punya conclusion. Okay. Here. Ini sama juga. Kita gunakan negative 5. Alright, this one. Negative 2 until negative 1.5. Apa in between dia? Negative 1.7. Yes, negative 1.75 ke 1.7 je pun boleh. Negative 1.7. Negative 3 over 2 until infinity kita letak 0. So negative 10 plus 3 is negative value. Negative 3.4 plus 3 will be negative value lagi. And here will be a positive. Negative 5 plus 2, negative. Negative 1.7 plus 2, positive. Here will be positive. So positive, negative, positive. And then we look for more than 0. So yang positive. And the answer for this table of sign will be negative infinity, negative 2, union, negative 3 over 2 until infinity. Okay. This time, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Dan N merujuk kepada intersection. So we draw our number line. Negative 2, negative 3 over 2, negative 1. Okay, for the first interval here, negative 2 until negative 1. So negative 2 open, until negative 1 pun open. Lepas tu yang atas ini,
So adalah line yang kedua, which is negative infinity until negative 2 dan negative 3 over 2 until infinity. Okay, so since it is n, that means we look for the intersection, which is this part only. And here, the final answer will be negative 3 over 2 until negative 1. Okay. Contohnya okey tak? Okay, semua orang okay? Okay, madam. Okay, another two more examples and then kita end untuk absolute values ini. Okay, tadi kita dah tengok banyak tentang basic definition kan, kita pecah dia dua. So now, bila melibatkan two modulus, here we are going to apply basic, squaring both sides. Okay, so tadi saya tunjuk dah kan, bila kita ada squaring both side ni, bila modulus ini hilang, kita akan gantikan dia dengan square. So dia akan jadi here. Saya nak tulis dekat sini. By squaring both sides. Oh, tak boleh. Nanti kamu tak nampak. Kat sini lah. So x plus 2 more than 3 x minus 4. Okay. So this squaring both sides. Kat sini 3 pun termasuk bila kita squaring both sides. Okay, yang left ni tak ada masalah sebab semua orang akan tahu dia akan jadi x plus 2 square. Okay. Yang kawasan kanan ni, kita ada 3 kat depan modulus. So 3 itu pun kena squarekan juga. So it will be 9 and then x minus 4 square. Okay. Lepas tu barulah kita expand mereka. So x square plus 4x plus 4 more than 9 x square minus 8x plus 16. And then kita gabungkan dia dahululah. Sekejap, saya expand dahulu. 9x square minus 98, 72. Is it? Yes, 72. 16 darab 9 berapa ya? 144, madam. 144, okay. Plus 144. So, kamu boleh nak pindahkan sini ke belah sini boleh. Ini ke belah sini pun boleh. Kita nak belah mana? Kiri bawa ke kanan ke kanan bawa ke kiri? Kiri bawa ke kanan. Kiri bawa ke kanan. Okay. So bila kiri bawa ke kanan, okay, this is what we are going to do kan. Alah, mana warna hijau? Dia guna warna kuning. So ini kita nak bawa ke sebelah sana. So it will be 8x square and then negative 72 minus 4 will be negative 76x. 144 minus 4 will be plus 140. What will be the symbol for the inequalities? Is it greater than or less than? What do you think? Less than. Less than. Less than, kan? Sebabnya yang kawasan besar ni adalah less than, kan? So dia akan jadi less than lah. Less than 0. And then, okay, sebelum saya masukkan dalam calculator, I simplify first. So, kita bawa 4. Betul tak? Sebab 8 tak boleh. Kalau saya factorize 4 kat luar. So, this will be 2x square minus 76 divided by 4 dapat berapa? 19. 19. Okay, 19x. And 140 divided by 4? 35. 35. Okay. Less than 0. So now 4 ini bila kita pindahkan dia ke belah kanan, dia akan jadi kosong lah. So left with 2x square minus 19x plus 35 less than 0. Okay, now let's factorize. So here will be 2x, here will be x. 7, 14 dengan 5. Oh, okay. So, saya tahu dia 7 dengan 5. So, yang mana satu pair pada 5 ya? 2. 14.
2. So here will be negative 5 and negative 7. Is it? So 2x square, negative 14, negative 19. Okay, betul. Okay, so based on this factorization, our critical value here will be x not equals to 5 over 2 and x not equals to 7. Okay, saya bagi shortcut sikit. Kita gunakan graphical method. Okay, kenapa kita gunakan graphical method? Because I have a quadratic here. And this time, saya lukis. And this value here will be mana lagi kecil? 5 over 2. And this value here will be 7. Okay, sebab dia bentuk senyum kan? Positif. So positif senyum. Tetapi kita punya symbol here is less than. So less than, which part yang kita akan shade? Bahagian dalam. Yes, betul. And that means our final answer here, oh ini dekat soalan ni tak ada minta apa-apa kan? So our final answer kita bagi dalam bentuk interval form lah, which is 5 over 2 until 7. So this will be our final answer. Lagi cepat kan guna quadratic punya graph untuk table of sign, selain table of sign lah. Okay. Okay, soalan ni kita pergi pada last example ke? Boleh? Ada apa nak tanya so far? Tak ada. Tak ada. Okay. Now, final example. Here. Masih lagi 2 modulus. So, we are going to apply squaring both sides. So, kat sini. Saya letak kat sini lah square. So, that means it will be x minus 2 square less than 2. X plus 3 square. And then expand x square minus 4x plus 4 less than 4x square, 2 darab 2, 4 darab 3, 12. So 12x plus 9. And then kita pindahkan yang kawasan ini. Macam tadilah kan. So 4 tolak 1, 3. 3x square. 12 tambah 4, 16. 9 tolak 4, 5. And this time it will be bigger than 0. Sekejap. Okay. So kalau bigger than, sini 3x. Here will be x more than 0. 5 dengan 3, 5 dengan 1 lah 5 dengan 1 kan. So 15. Sini 1. Positif lah. So 3x square, 15 tambah 1, 16. Okay. So our critical value here will be x not equals to negative 1 over 3. And x not equals to negative 5. Kamu nak guna table of sign ke nak guna graph? Graph. Graph. Okay. Graph. Graph laju sikit. So graph. Here will be negative 5. Here is negative 1 over 3. And then greater than. Greater than kita akan shade luar. Okay. So sebab dia minta kat jawapan ini adalah dalam bentuk solution set kan. So our final answer in solution set will be negative x such that x less than negative 5 or x more than negative 1 over 3. Okay. Graph dia macam laju sikit kan. Okay. So far okay untuk semua absolute values ni. Okay. Okay. Okay So tak apa, nanti kalau tak dapat nak follow, nanti boleh tengok balik rakaman ni. So right after this kamu boleh teruskan untuk membuat soalan tutorial. So hari ni tak ada kerja nak hantar. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita akan start chapter 3 pula lah.
Tapi saya rasa hari Jumaat nanti kita akan main satu game, buat quiz sekejap. Kita buat live quiz, maybe petang ke pagi lah kita akan buat live quiz. Menggunakan quizzes, tapi kali ni kita buat live tak? Tengok kamu boleh jawab tak secara live macam mana ya. Topik will be about inequalities. Okay? So nanti bolehlah revise dulu, buat latihan and so on. Ada apa nak tanya tak sebelum kita end our lesson? Sudah habis dah untuk hari ini penjelasan chapter tu habis. Ada? Ada nak tanya? Tiada. Tak ada. Okay. Nanti kalau siapa-siapa nak tanya boleh je, okay? PM tepi. Alright? So, that's all for today. You can continue on doing your tutorial. Thank you for your attention.